Saudara-saudari, kita bersyukur hari ini boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri kita. Kemudian di dalam memberikan persembahan, kita bisa mendukung di dalam dua cara, yaitu memasukkan di dalam amplop, kemudian taruh di kotak yang di belakang, dan atau transfer dengan scan QRIS yang terdapat di belakang bangku atau yang akan ditampilkan di layar. Ya, sekian, terima kasih. Biar kita boleh tenangkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus telah terluka, Dia disalib, bahkan mati di Kalvari bagi kita. Bahkan Dia akan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan bangkit dan akan datang menyambut kita ke surga. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian 122, Ia terluka bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan di surga. Sungguh kami bersyukur karena Engkau rela terluka. Engkau rela disalib. Bahkan Engkau berjanji memberikan pengharapan bagi kami akan bangkit dan akan datang menyambut kami ke surga. Sungguh kami bersyukur karena kami menjadi umat Tuhan yang dikasihi ini. Saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan,
Kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin ibadah kami. Mohon Tuhan pimpin setiap diri kami, agar kami mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Pembacaan Alkitab kita akan baca bersama-sama. Pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Silakan duduk. Mari kita tenangkan diri kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup." Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami. Jangan kami seperti umat Israel saat dipimpin Musa keluar dari Mesir. Mereka terus berbuat dosa, terus mendapat penghukuman Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang senantiasa dekat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan taat akan perintah Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kehidupan yang kita jalani ini memang penuh tantangan, penuh dengan godaan. Dan setiap saat kita bisa tergoda untuk terbawa di dalam dosa. Tetapi kita dengan bersandar akan pimpinan Tuhan, kita akan menang. Kita akan taat kepada perintah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian 169, Darah dan Kebenarannya. Dia
dari hukuman. Ku sandar pada darah-Mu di hadapan tahta Tuhan. Kau selalu mohon bagiku, ku diselamatkan oleh-Nya. Firman Tuhan dengan tema Ibu, inilah anakmu akan disampaikan oleh Guru Injil Roslani. Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa. 我们一同祷告。 Bapa di surga, kami datang dan menyatakan siap mendengarkan firman-Mu. 父神上帝，我们来到你的跟前，我们已经预备了来聆听你的话语。 Kiranya Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami di pagi ini. 愿上帝向我们每个人说出你的旨意。 Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. 主啊，求你向我们说话，我们预备了好我们 Di 的 dalam 心。 nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam perenungan dari rangkaian ucapan Tuhan Yesus ketika Kristus disalibkan. 我们进入主耶稣被钉十架的契言之中的话语。 Mendahului dari apa yang akan saya sampaikan pagi ini, kita di dalam zaman yang sekarang ini memperhatikan masalah mental health atau kesehatan mental. Ya. 在这个时代，我们非常关注于心灵的健康， Sehingga istilah seperti self-love, me time itu menjadi istilah yang semakin marak dan disukai akhir-akhir ini. 所以术语好像自我爱或是我自己拥有的时间，这些都非常的普遍和受到欢迎。 Yaitu bagaimana kita harus memperhatikan juga keadaan diri kita sendiri. 就是我们也应当注意我们自己， Kita perlu adanya me time, waktu sendiri. 我们也需要我们自己的时间。 Apalagi misalnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang udah dari pagi sampai malam begitu ya. Perlu dong saya ini me time, keluar sebentar dari kesibukan. 尤其是家庭主妇非常的忙碌，一整天在家里，所以想要有空去外面走一走， Atau mungkin para bapak juga punya me time-nya sendiri. 或者 gitu 是 ya. 父亲们也拥有自己的时间。 Saudara, dalam kadar tertentu dan masih wajar, hal itu nggak jadi masalah. 在一定的程度上，这不成问题。 Karena Tuhan Yesus juga bilang kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. 因为主耶稣也说要爱人如己， Jadi diri kita juga tidak boleh kita abaikan. 所以我们不能忽略我们自己。 Tetapi yang sering kali menjadi masalah adalah ketika self-love, me time, dan apa-apa pusatnya buat kita membawa kita kepada masalah ini. 但出现问题，当这些我们的时间啦，我们的自我爱啦，引导我们进入自私， Egoisme. 就是自私。 Nah ini udah beda nih sama yang tadi ya. 这和刚才的有分别。 Kalau egoisme berarti kita menempatkan diri kita di tengah-tengah satu tujuan. Jadi pusatnya diri kita sendiri. 自私是我们把我们安置在一个目标或者是目的的当中，我们 Dan Bapak Ibu perhatikan yang saya garis bawahi di sana, tidak peduli
dengan penderitaan orang lain. 我们不在乎别人的痛苦， Bahkan orang yang dicintai atau yang dianggap sebagai teman dekat saja sudah nggak dipedulikan. 甚至我们不关怀那些我们所爱的，或者是我们亲密的朋友。 Apalagi ketika kita merasa saya sendiri juga kondisinya susah. Bagaimana bisa peduli dan membantu orang lain? 尤其是我们觉得我们自己的处境不好，我们怎能够去帮助别人呢？ Nah, namun saudara, ketika kita merenungkan perkataan demi perkataan Yesus di kayu salib sejak perkataan yang pertama di minggu pertama kita sudah belajar. 当我们思考主耶稣在十字架上所说的话，从第一句话开始， Bapak Ibu perhatikan ada kata yang saya garis bawahi di sana. Ya Bapa, ampunilah mereka. 父啊，赦免他们。 Perkataan kedua, hari ini juga engkau. Kepada penjahat di sebelahnya dia berkata, engkau ada bersamaku di Firdaus. 第二句话，他对那个强盗说：“今天你与我在乐园里。” Dan perkataan yang ketiga yang kita renungkan hari ini, ibu, inilah anakmu. 今天我们所思考的就是母亲看你的儿子。 Jadi di tengah-tengah dunia yang semakin egois ini, yang membawa orang kepada egoisme ini, perkataan demi perkataan Yesus itu mau menunjukkan bahwa di dalam keadaan sulit sekalipun ada kasih dan kepedulian dari Yesus. 在这越来越自私的世界里，耶稣所说的话展示了，虽然他在痛苦当中，他仍然展示了他的爱与关怀。 Bukankah begitu banyak alasan untuk Tuhan Yesus tidak usah mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar salib pada waktu itu? 耶稣有很多理由可以不关怀十字架周围的人。 Betapa Tuhan Yesus itu sudah menderita sedemikian rupa. 他已经如此的受苦， Bahkan saat disalib itu dia sudah berada dalam kondisi antara hidup dan mati. 当他被钉在十字架上，他在生死之间， Bukan hanya menderita secara fisik, 不只是在肉体上， tapi juga dia dipermalukan. 他也被羞辱， Menderita secara mental. 精神上受到打击。 Jadi boro-boro bicara mental health, self love, udah nggak ada itu Tuhan 所以 Yesus 不 pada 要 waktu 说 disalib. 心灵的健康啦，自我爱啦等等。 Tapi apa yang Yesus tunjukkan? 但是耶稣彰显了什么呢？ Kasih 爱 dan kepedulian. 和关怀， Kasih dan kepedulian. 爱与关怀。 Baik kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan dia, tidak Wih. ada hubungan kekeluargaan, 对那些没有亲属关系的人， kepada para penjahat, kepada orang-orang prajurit Romawi yang menyiksa dia, 对强盗和那些耻辱他的兵丁， dan ketika Yesus berkata ampunilah mereka, mungkin juga termasuk kepada murid-murid yang akhirnya udah meninggalkan dia. 当耶稣说“父啊，赦免他们”，一定也包括了那些门徒，他们已经逃走了。 Yesus tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya. 耶稣仍然显出他的爱与关怀， Walaupun mereka tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dia. 虽然他们都与他没有亲属关系， Nah apalagi dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan Yesus. 更不用说那些和耶稣有亲属关系的人， Yaitu Maria ibunya. 就是玛利亚她的母亲 Serta Yohanes murid yang dikasihinya. 和约翰他所爱的门徒。 Saudara, saat ini pun Kristus memanggil kita, menghendaki agar kita sebagai anak Tuhan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada keluarga kita, sesulit apapun kondisi yang kita alami. 现今基督也要我们身为神的儿女，我们彰显出我们的爱和关怀，对我们的家人。虽然我们的处境非常的困难， Saat ini bersama-sama kita dipanggil oleh Tuhan
Agar kita sebagai anak Tuhan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada keluarga kita. 现今主 Sesulit apapun kondisi kita. 主耶稣要我们，虽然我们处在艰难的时刻，仍然我们对我们家庭显出我们的爱关怀。 Kasih dan kepedulian yang pertama ditunjukkan kepada keluarga kita secara jasmani, keluarga secara biologis yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 第一就是我们对我们肉体上的家人，我们显出我们 Dalam 的爱 budaya 关怀。 Yahudi, perintah menghormati orang tua bukan hanya ditunjukkan melalui ketaatan. 在犹太文化中，尊敬或者是孝敬父母，不是只有通过顺从实现出来。 Perintah hormatilah ayahmu dan ibumu ini juga dipahami sebagai kewajiban merawat orang tua sampai mereka meninggal dunia. 尊敬父母的理解是，你要照顾你的父母，直到他们离世。 Khususnya bagi orang tua yang sudah tidak punya lagi kekuatan secara fisik maupun penghasilan secara mandiri. 尤其是当他们已经没有力气工作，或者是已经没有收入了， Jadi orang tua yang benar-benar hidupnya itu bergantung kepada keturunan mereka. 他们只有依赖他们的后代。 Jadi kalau tidak ada lagi keturunan yang peduli, maka orang tua itu menanggung aib, menanggung malu di tengah masyarakat. 当他的后代不尊敬他们、不孝敬他们，这些父母呢，在社会上就受到蒙羞了。 Jadi panggilan menghormati orang tua itu benar-benar penting. 所以，尊敬父母的呼召是非常的重要。 Itulah sebabnya di dalam Matius 15 ayat 4-6 waktu orang Farisi itu berkata mereka memakai uang yang harusnya untuk pemeliharaan orang tua untuk keperluan bait Allah. 所以在马太福音，当法利赛人他用他们供养父母的钱来为了圣殿的需要而花费， Mereka pikir ini hebat. Saya sudah pakai uang yang mestinya buat orang tua saya untuk keperluan bait Allah, buat Allah, begitu ya. 他们觉得他们非常了不起，因为用为供养他们父母亲的钱来用来在圣殿上的事， 来为了上帝。 Mereka pikir mereka akan dapat pujian. 他们以为他们会得到称赞， Tapi Tuhan Yesus yang tahu hati mereka, yang tahu motivasi mereka, 但是主耶稣知道他们的心，知道他们的动机。 Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang demikian. 主耶稣责备这些法利赛人， Orang-orang yang punya make alasan untuk tidak mau mempedulikan orang tuanya. 他们用这个借口不照顾他们的父母亲。 Dengan alasan itu, maka mereka pikir kalau saya buat Tuhan, 他们用这个理 maka 由， dibenarkanlah kalau mereka tidak peduli kepada orang tua mereka. 他们觉得他们用这个理由奉献给上帝，他们就不必再照顾他们的父母亲了。 Tapi Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. 主耶稣很严厉的责备他们， Dan terbukti saudara bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberi pengajaran, 事实证明，主耶稣不单单只是传道罢了， tapi dia pribadi yang melakukan 但是- apa yang diajarkan. 但是他自己实践他所教导的。 Dan kita melihat di dalam kondisi di kayu salib itu, 我们看当时在十字架上的情况， di akhir sebelum dia naik, nanti dia bangkit dan naik ke surga, 在他最后生命的阶段，当他死而复活， dia tetap melakukan pengajarannya untuk memelihara, menghormati orang tuanya. 他仍然教导他尊敬他的母亲。 Walaupun di dalam Yohanes 19 ayat 24, jadi satu ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, 虽然在约翰福音第19章第24节，
Itu di sana telah tergenapi nubuat bahwa jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu dibagi-bagikan di antara prajurit. 有应验，就是他的礼衣被那些兵丁分。 Itu menunjukkan apa? Satu-satunya harta yang terakhir yang Tuhan Yesus punya itu sudah dibagi-bagikan, sudah tidak menjadi milik dia lagi, tapi dia tetap ingin memastikan bahwa Maria ibunya itu tetap dalam kondisi yang baik. 这表明当他的最后一个财产，就是他的衣服被分的时候，他仍然要确保他的母亲的情况好。 Jadi kondisi sulit tidak membuat Tuhan Yesus kemudian menjadi sudahlah tidak perlu lagi memperhatikan, udah nggak tahu lah Maria nanti mau bagaimana ke depannya. 所以当他处在这样的艰难的时刻，他不撇下他的母亲，不管他了，等下他要怎么样就怎么样了。 Dan juga ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yusuf, suami daripada Maria itu diyakini telah meninggal pada sebelum peristiwa Yesus disalib itu. 也有圣经的解释说，玛利亚的丈夫约瑟当时已经去世了。 Jadi Maria itu telah menjadi single parents. 所以玛利亚是一个单亲母亲。 Karena memang di dalam kisah-kisah di Alkitab sudah tidak dicatat lagi nama Yusuf. 因为在四福音也没有记载约瑟的事了。 Jadi betapa Tuhan Yesus itu tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya, apalagi dia tahu bahwa Maria, ibu yang telah Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus di dunia, itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. 因为耶稣基督知道玛利亚生他的母亲在这世上已经没有什么人了。 Dan bagaimana Yesus dengan ibunya itu di dalam Injil Yohanes ada dua peristiwa yang dicatat di Injil Yohanes. 在约翰福音有事件记载耶稣和玛利亚的事。 Jadi di Injil Yohanes pasal 2 waktu Yesus mengubah air menjadi anggur. 在约翰福音第2章，当耶稣把水变成酒， Di sana Maria itu percaya bahwa ketika ada Yesus di sana, maka semua akan baik-baik saja. 玛利亚相信，只要有耶稣在那里，一切都会变成好。 Ketika Maria bilang kepada para pelayan, udah turutin aja apa yang Yesus katakan. 当玛利亚说，对那些妇人说，你们依照耶稣的话去做。 Saya menyatakan bahwa Maria itu percaya bahwa di tengah-tengah kondisi sulit, kalau ada Yesus, baik-baik sajalah semua. 这意味着玛利亚相信，只要耶稣在，一切都变好了。 Dan di penghujung ini, di kisah Yohanes 19 ini, 在这最后阶段，就是在约翰福音第19章， kembali diceritakan antara Yesus dengan Maria ibunya. 也描述耶稣和玛利亚， Tapi dalam kondisi yang berbeda. 但是在不同的情况下。 Dan Yesus tahu bahwa apa yang menjadi mungkin pergumulan atau kekhawatiran daripada Maria. 耶稣也知道玛利亚心中的挣扎， Sehingga di akhir hidupnya Yesus ingin memastikan bahwa walaupun nanti dia sudah tidak bersama Maria, Maria akan tetap baik-baik saja. 所以耶稣要确保在他的生命的尽头，玛利亚仍然有好的情况。 Jadi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan di tengah penderitaannya, 所以主耶稣在他痛苦里所展示的， kewajiban kepada keluarga tidak boleh diabaikan. 对父母亲的义务是不可以忽视的。 Persoalannya itu bukan apa yang kita miliki baru kita bisa peduli. 问题不是我们拥有什么，我们才能够去关怀。 Jadi persoalannya bukan tunggu kondisi saya sudah ideal, sudah berlebihan semuanya baru saya bisa peduli. Sebenarnya bukan itu. 不是我们的情况已经很好了、理想了、多余了，我们才去关怀别人，不是这样。
Tetapi apakah kita benar-benar peduli? 而是我们是否真正的在乎、真正的关怀？ Apakah benar kasih daripada Kristus itu menggerakkan hati kita? 是不是主耶稣的爱已经激励了我们？ Karena kalau kita benar-benar peduli, kita pasti akan selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk dibagi. 因为如果我们真正的关怀，我们一定肯定会去寻找和分享。 Jadi starting pointnya, titik awalnya bukan saya mau peduli kalau saya sudah dalam kondisi yang ideal. 所以开始的不是我们已经有很理想的情况下，我们才关怀。 Karena selama hidup di dunia mana ada sih kita dalam titik ideal? 因为在这世上，我们几时呢有达到这个理想的一点？ Baik dari segi kesibukan kita, 在我们忙碌中， perekonomian kita, 我们的经济里， dan juga di dalam kesehatan kita sendiri. 我们的健康， Tidak pernah ada satu titik kita itu dalam titik ideal begitu. 没有一个阶段是我们真正的理想。 Selama masih hidup di dunia pasti ada pergumulan. 只要在我们还活在这世界上，我们一定会面临挣扎。 Hal yang sering menjadi isu belakangan ini adalah sandwich generation. 有这个三明治一代的事， Di mana generasi yang harus menanggung generasi di atasnya atau orang tuanya 就是他要担当他父母亲的经济， dan generasi ini pun punya tanggungan keluarga sendiri. 他自己也有的他孩子的需要。 Dan saya rasa cukup banyak di antara kita di dalam kondisi ini, bukan? 我们当中一定很多在这种情况下， Ketika kita ada di dalam kondisi ini, bagaimana kita bisa tetap menyatakan kasih dan kepedulian kita? 在这样的处境里，我们怎么样仍然能够表达我们的爱和关怀呢？ Kalau kita selalu merasa kapan cukupnya, 当我们觉得我们几时才够呢？ saya juga banyak tanggungan, 我也很多需要， maka selamanya kita nggak akan pernah bisa menunjukkan kasih dan kepedulian kita. 那么我们永远不能够彰显出我们的爱和关 Ketika 怀。 kita dalam kondisi terhimpit begini ya, di gambaran karikaturnya. 因为在这个图画上，我们夹在中间， Bagaimana saya bisa menjaga, merawat orang tua, orang yang kita kasihi di tengah kondisi sendiri pun terhimpit seperti ini. 我们如何在我们自己已经夹在中间的这样的情况下，我们仍然要照顾我们的父母亲呢？ Saudara, memang tidak mudah. 实在是不容易。 Tetapi panggilan Tuhan tidak pernah berubah. 但是上帝的呼召永远不会改变。 Walaupun mungkin kita sendiri juga ada pergumulan. 虽然我们自己也有挣扎， Tetapi Tuhan ingin sekali lagi bertanya kepada kita pagi ini. 但是上帝再一次要问我们： Apakah kau mau tetap menunjukkan kasih dan kepedulianmu? 你是否仍然彰显出你的爱与关怀呢？ Kepada keluarga orang yang tidak jauh, orang yang engkau sayang, yang menyayangimu. Apakah engkau sudah menunjukkannya? 对那些爱你的家人，你是否已经彰显出你的爱与关怀呢？ Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi tadi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. 我们千万不要像那些法利赛人被主所责备。 Yang memakai dalih atau alasan saya sibuk pelayanan misalnya. 他们用他们的我很忙碌的借口。 Dan saudara, jujur ini menjadi pergumulan saya dan mungkin beberapa hamba-hamba Tuhan. Ketika kami harus ada terus di dalam jadwal-jadwal pelayanan. 说实在的，对我们这些神父，在我们很忙碌的侍奉的当中， Ataupun mungkin kita yang aktivis di gereja. 或只是我们积极参与侍奉的，
Kesibukan pelayanan demi pelayanan, rapat demi rapat. 一连串的侍奉和开会， Apakah itu membuat kita jadi berkata, sorry, saya tidak bisa peduli. 是不是因此我们就说我不能够在乎了？ Nah, seringkali ini menjadi pergumulan yang begitu real di dalam hidup para pelayan-pelayan Tuhan. 是在神的仆人的生活中，是一个世界的挣扎。 Menjadi satu pergumulan yang apakah kita harus tunggu kondisi ideal? 是不是我们要等到有一种理想的情况下？ Saya rasa tidak akan pernah bisa. 我想这是不可能的。 Tapi bagaimana di tengah sesibuk apapun, 但是在我们万般的忙碌中， sepadat apapun, 多少忙碌的事， boleh tetap menunjukkan kasih dan kepedulian. 我们仍然能够彰显我们的爱与关怀。 Saudara, dalam masa-masa yang tidak mudah, kita percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita. 在不容易的时日里，我们仍然相信上帝的恩典足够我们用。 Dalam keluarga besar kami pun pernah mengalami kondisi yang sedemikian. 在我们的大家庭里，我们也曾经经历过这样的事。 Ketika papi saya sakit, 当爸爸生病， sampai papi berpulang ke surga. 直到他回天家， Kondisi yang tidak mudah 不容易。 buat kami 5 bersaudara. 对于我们5兄弟姐妹， Tetapi ada anugerah Tuhan. 但是有神的恩典， Sehingga saya ingin mengajak kita pada pagi ini. 所以我要邀请大家， Biarlah ketika Tuhan masih memberi kesempatan itu. 当上帝还给予我们机会， Ketika keluarga orang yang kita kasihi masih bersama dengan kita. 当我们的家人、我们所爱的还在我们当中， Itulah waktunya kita menunjukkan kasih dan kepedulian kita. 这就是我们拥有的时间来对他们展示我们的爱与关怀。 Jangan sampai saudara quotes ini terjadi dalam hidup kita. 不要让这句话发生在我们的身上。 Ini satu kutipan dalam bahasa Inggris yang pernah saya baca ya di media sosial. Kalau diterjemahkan ya, orang yang meninggal menerima lebih banyak bunga daripada orang yang masih hidup. Karena penyesalan lebih kuat dari rasa syukur. 去世的人接受鲜花多的比那些还活着的人，因为后悔比感恩更强烈。 Bukan berarti kita nggak boleh kasih karangan bunga ya. 不是我们 Yang ada 不可 dalam 以给 kedukaan, 那些已 bukan. 经去世的人鲜花， Tapi quotes ini adalah sebuah penggambaran kadang manusia itu kalau orangnya masih ada, suka kita nggak terlalu anggap. 但是这是一个写照。当一个人还活着的时候，我们不大理睬他， Udah bukan nggak dianggap, disia-siain aja. 甚至忽略了他。 Atau kadang waktu orangnya masih hidup kita merasa kan udah biasa lah. Ketemu setiap hari apa sih istimewanya? 或者是当他还活着，我们每一天都要去看他吗？或者是别的事了。 Oh kadang kita merasa ya orang tua ya udahlah ada di sama-sama saya setiap hari apa sih? 或者是父母亲每一天都与我同在，有什么特别呢？ Atau kadang kalau kita melihat mungkin kita masih punya orang tua yang masih kuat, yang masih bisa bekerja ya. 或者是我们的父母亲还健壮，还能够工作。 Tapi kita jangan lupa orang tua juga bertambah usianya. 但是我们不要忘记，我们的父母一天比一天老。 Seiring usia bertambah, kekuatan tubuh fisik pasti berkurang. 随着他的年龄增加，他的体力也一直会衰弱。 Jangan sampai ketika orang-orang yang kita kasihi itu sudah tidak lagi bersama dengan kita. 千万不要当我们所爱的人已经没有了， Baru kita mengucapkan
Coba ya waktu dia masih ada, saya turutin mau jalan-jalan kemana misalnya begitu ya. Atau coba waktu dia masih ada saya beliin itu makanan kesukaan dia. 不要当他们已经去世了，我们才说，他们要去哪里，或者是他们要想吃什么，我们一定顺着他们的意思去做。 Coba ya waktu dia masih ada saya luangkan waktu. Mungkin temenin ke dokter, mungkin temenin jalan-jalan. 就是他们还在的时候，我应该是要陪他们去医生，或者是陪他们出去走。 Quotes tadi seringkali menunjukkan bagaimana kita 刚才的名言，是指向我们。 seringkali kita itu lebih mudah menyesal daripada bersyukur. 我们通常更容易后悔，比起感恩。 Maka selama masih ada kesempatan, 所以当还有机会， walaupun kita sendiri pun mungkin dalam kondisi yang sulit, 我们可能自己也有自己的挣扎， kita pun banyak pergumulan. 我们也在困难当中。 Biarlah kita mohon anugerah Tuhan untuk kita bisa menyatakan kasih dan kepedulian itu. 我们请求上帝赐给我们力量，使我们能够展示我们的爱和关怀。 Nah yang kedua, di dalam peristiwa Yesus disalib dan berkata, ibu inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya dia berkata, inilah ibumu. Ini mau menunjukkan kasih dan kepedulian juga kepada keluarga secara rohani. 当主耶稣对玛利亚说：“母亲，这是你的儿子。”对约翰说：“你看了你的母亲。”耶稣要展示他对家人在属灵上的爱与关怀。 Jadi Yesus mengakui memang Maria adalah sebagai ibu yang melahirkan dia. 主耶稣承认玛利亚是生他的母亲。 Tetapi di dalam bagian ini juga waktu di kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyapa Maria dengan sebutan hai wanita, hai perempuan. 但正如他在迦拿的婚宴时，他称他的母亲为妇人， Ini adalah sapaan menghormati 这是一个尊敬的称呼， yang mau menegaskan bahwa tetap Yesus itu anak Allah. 是要强调耶稣仍然是上帝的儿子， Dan Maria tetap membutuhkan anugerah keselamatan. 而玛利亚仍然需要救赎的恩典， Jadi ada hubungan rohani di sana. 所以有属灵的关系。 Dan kemudian setelah Yesus nanti akan meninggalkan dunia, dia akan naik ke surga. 而且当主耶稣要离开世界，他要升天， Bagaimana relasi rohani ini tetap terjaga? 这属灵的关系怎样仍然能够保持呢？ Maka Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. 所以耶稣把他的母亲交给他所爱的门徒， Karena murid yang dikasih atau Yohanes ini adalah memang murid yang pernah dicatat dia bersandar di dekat Yesus. 因为这个门徒就是约翰，在圣经里有记载，他靠在主耶稣的胸怀里。 Dan kata bersandar yang dipakai sama dengan kata yang dipakai di Yohanes 1 ayat 18 menyatakan Yesus itu di pangkuan Allah Bapa. 这个词呢，在约翰福音第1章第18节也用在主耶稣在父的怀里。 Jadi mau menunjukkan apa ini pemakaian kata yang sama ini? 这是要表明什么呢？这两种同样的词， Yaitu bahwa Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang memang dekat dan mengenal dan dikenal Yesus dengan dalam. 就是主耶稣把他的母亲交给这位他所爱、他所亲近、他所认识的门徒。 Jadi Tuhan Yesus mau menyerahkan ibunya ke tangan orang yang tepat. 所以耶稣要把他的母亲交给正确的人。 Dan terbukti bahwa kisah ini kemudian dikatakan sejak saat itu murid itu menerima dia, menerima Maria di dalam rumahnya. 所以事实证明，这个门徒就把他的母亲
带到他的家 Jadi 里， tidak hanya dipelihara secara jasmani, 不单单是肉体上的照顾， tapi juga di dalam rohani. 也是在属灵。 Dan nanti di kisah para rasul ketika para murid menanti pencurahan Roh Kudus, 在使徒行传，当门徒们他们等待 ketika mereka bersama-sama berdoa, 等待圣灵的浇灌，当他们正在同心祷告， Maria hadir. 玛利亚也在当中。 Jadi di dalam kondisi spiritual pun tetap terjaga. 所以在属灵方面仍然保持关系， Nah itulah kasih dan kepedulian bagi keluarga secara rohani. 这就是对家人有属灵的爱与关 Jadi 怀。 Bapak Ibu sekalian, gereja ini, 所以弟兄姐妹们，这个教会 orang-orang yang ada di dalam gereja ini, 在这里面的人， itulah keluarga rohani yang Tuhan berikan kepada kita. 这就是上帝给我们的属灵家人。 Dengan segala kelebihan dan kelemahannya. 他们有他们的优点，也有他们的弱点， Sehingga pertanyaan ini biarlah menjadi pertanyaan bagi kita. 所以这个问题也是向我们提出的。 Apakah kasih dan kepedulian juga kita tunjukkan kepada keluarga rohani kita di dalam gereja ini? 是不是我们也向我们在教会里的家人显出我们的爱与关怀呢？ Karena tidak mungkin kita menunggu, saya mau kasih, mengasihi, peduli kalau gereja ini sudah dalam kondisi ideal. Nggak bakalan, saudara. 我们不可能要等到这个教会的情况已经理想了，我们才 Saudara, 对 prinsipnya sama. 他们显出爱与关怀。 Tidak pernah ada gereja yang sempurna. Bapak Ibu carilah di seluruh dunia, nggak ada. 在这个世界上没有一个完美的教会， Sehingga kalau kita terus merasa, kalau dibanding gereja lain, kalau selalu pemikirannya begitu, 所以我们如果要一直和别的教会比， maka kita tidak akan pernah bisa menunjukkan kasih dan kepedulian kita. 那么我们一生都不可能对我们教会的人显出我们的 Karena 爱关怀， mindset kita bukan mindset bersyukur, 因为我们的观念不是在感恩 dengan gereja ini, 对于我们的教会， tetapi dengan mindset selalu kurang terus. 我们一直认为我们的教会有缺点， Yang lain selalu lebih baik. 别的教会更好。 Karena kita di pihak luar melihat gereja lain. 我们的孩子看别的教会好， Kalau kita udah masuk di dalamnya, 但是当我们进入了那间教会， istilahnya kalau udah tahu dapurnya, 已经知道他的内脏。 gereja sama masih di dunia sama. 一个教会如果还在世界上都是一样的， Itulah sebabnya Tuhan Yesus jadi juru selamat. 所以耶稣是我们的救主， Kita tidak pernah bisa jadi juru selamat buat orang lain. 我们不可能成为别人的救主， Cuma 只有 Tuhan 主耶 Yesus 稣 yang，bisa. 只有主耶稣能够。 Dan kesempurnaan tubuh Kristus yang nanti kita dapatnya di surga nanti. 主耶稣基督教会的肢体的完美是在当我们在 Nah, jadi 天 saudara 上。 di tengah juga kondisi yang kita tahu tidak ideal pastinya. 我们也知道现在的情况是不理想的， Ada kekurangan di sana sini. 在某一个方面一定有缺点。 Kadang kita sendiri juga mungkin juga ada pergumulan. 我们自己也有自己的挣扎， Tapi panggilan Tuhan 但是上帝的呼召， tidak pernah berubah. 都永远不改变。 Apakah kita sudah peduli menyatakan kasih dan kepedulian bagi keluarga rohani kita? 我们是不是已 Siapa 经 yang beri kemurnian ini? 对我们的先道堂的成员们，我们的属灵家庭显出我们的爱与关怀呢？ Sebagaimana Tuhan Yesus memastikan ibunya itu dengan muridnya yang dikasihinya itu terus jalan pemuritan itu. 所以主耶稣要确保他的母亲和他的门徒约翰仍然有这个在门徒训练的路途中。 Makanya dicatat ayat 27 bagian akhir, sejak saat itu Maria diterima di rumahnya Yohanes.
所以在圣经有19章最后一节有记载，自那个时候，约翰就接玛利亚到他的家 Karena 里了， disitulah terjadi pemuritan itu. 因为在那个时候就有门徒献宴的事发生了， Yang lebih senior memuridkan yang lebih muda, 更年长的训练更年少的， yang lebih muda memuridkan lagi generasi berikutnya. 年轻的训练更年轻的。 Dan bagaimana di dalam keluarga rohani itu, di dalam gereja ini kita boleh saling mendoakan. 在教会我们也互相代祷。 Mungkin bagi kita yang dalam usia yang lebih muda, kita sendiri juga ada pergumulan. Kita bergumul menjadi tulang punggung keluarga, bergumul mungkin dengan jodoh dan sebagainya. Bagaimana kita melihat mereka yang lebih senior yang perlu didoakan? 我们年轻的一代，我们自己有自己的挣扎，好像我们成为我们家庭的骨干，我们有配偶的挣扎，但我们也要看我们更年长的他们的需要。 Bagaimana kita melihat jemaat-jemaat yang lebih senior itu sebagai orang tua rohani kita yang perlu kita doakan. 我们看待更年长的，是我们应该为他们祷告。 Mungkin mereka ada pergumulan dengan rasa sepi, sendiri, keterbatasan fisik, sudah merasa tidak dibutuhkan lagi. 可能他们觉得他们很孤单，他们独处，他们不再被别人理会了。 Jadi setiap generasi itu ada pergumulannya. 所以每一代，他们都有自己的挣扎。 Jadi bagaimana dalam kondisi itu ada saling mendoakan. 所以在这种情况下，我们如何互相代祷？ Oh, kita setiap minggu ibadah di gereja, 我们每一次在教会聚会的时候， kita mungkin punya tempat-tempat favorit kita duduk di mana, 我 ya 们 kan? 可能有我们喜欢坐的座位， Sehingga absen itu sebenarnya lebih gampang di gereja. Lihat aja posisi itu orang yang nggak datang, oh nggak datang berarti dia gitu 所以我 kan. 们很容易知道，哎，这个人在教会是不是来了，还是没有来 Jadi。ketika kita tahu, wah biasanya ada di situ tuh duduknya, kemana ya? 平常他是坐在那边，哎，他去哪里了？ Mungkin ada pergumulan, 可能他有挣扎， mungkin sedang sakit. 可能他正在生病。 Apakah kita ketika tahu kondisinya, kemudian hati itu tergerak, doakan. 是不是我们知道他的情况，我们的心被感动，我们为他祷告呢？ Ataukah ketika kita sudah duduknya di sini, udah nggak tahu lah yang lain mau di mana, mau apa urusannya apa, begitu ya? 或者是我们已经坐在这里，我们就不理别人的事了？ Tapi mungkin kita perlu menjadi pribadi yang boleh bertanya. 我们应该是成为一个问别人的。 Jadi bertanya keadaan bukan jadi bahan gibah ya. 我们问 Gosip. 我们问别人的情况，不是要说闲话， Jadi bertanya keadaan untuk bahan doa. 但是我们要知道他的情况，以致我们能够为他祷告。 Jadi apakah ini juga terjadi? 是不是这也发生在我们当中呢？ Kalau bagi saya secara pribadi, 我本身 saya sungguh bersyukur dikelilingi orang-orang yang mendoakan saya. 我非常感谢主，因为我周围的人都一直为我祷告， Yang bertanya 他们问 apa 候 yang mau 我， didoakan. 问我需要什么为我祷告。 Yang pertanyaannya bukan basa-basi. 他不是口头语罢了， Karena saya menyadari sebagai hamba Tuhan, saya ini bukan pribadi superwoman, bukan superman ya, superwoman. 因为 Bukan. 我醒悟到，我身为一个神的仆人，我不是超女人， Saya bukan Wonder Woman. 我不是很特别的女人， Saya perlu didoakan. Saya perlu didoakan. 我需要别人祷告。 Dan bersyukur saudara bahwa di dalam gereja kita 我们感谢主，在我们的教会， yang dikenal dengan kekeluargaan yang begitu kental ini ya, 我们之间的关系
家人的关系是非常的浓厚。 Dan selama saya pelayanan di tempat ini, 我在这里侍奉了多年， ketika ada berita yang sakit, yang terkena musibah, 当有人生病或者是遭遇什么不测， kita boleh dengan cepat tanggap bantuan dikumpulkan. 我们很快的积极我们的帮助他们。 Walaupun mungkin tidak semua yang berbagian itu dalam kondisi keuangan yang ideal, 虽然不是每一个人他们的经济都很好， tetapi ada hati yang peduli. 但是有一颗关怀的心。 Ya, jadi saudara, kiranya anugerah Tuhanlah yang menopang kita. 但愿主的恩典来支撑我们。 Sebagai anak-anak Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kepedulian kita. 身为神的儿女，我们展现出我们的爱和关怀。 Di tengah kondisi kita yang sulit sekalipun. 虽然我们自己也处于困难的情况， Kristus pernah ada dalam posisi itu. 基督曾经在那个处境里， Dan Kristus di dalam anugerahnya akan menopang kita. 但主耶稣在他的恩典里，他支持了我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang mau terus belajar taat akan firman-Mu. 主啊，这是你的儿女们，我们一直要学习顺从你的话， Tolong kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja, 帮助我们不是只单单听到， tapi kami boleh menjadi pelaku firman. 而我们能够成为行道的人。 Tolonglah kami Tuhan dengan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. 帮助我们每一个人都有自己的挣扎， Bagaimana kami tetap menunjukkan kasih dan kepedulian itu 我们仍然能够彰显对别人的爱与关怀， kepada keluarga kami secara jasmani 对我们肉体的家人， dan juga kepada keluarga rohani kami di 也 gereja ini. 对我们在教会的属灵家人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan memampukan kita untuk melakukan dan taat akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Ku Girang Yesus Cintaku. Bapakku dalam surga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya Ia cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh Ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh Ya cintaku. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku akan puji di hadapannya, bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah ujian yang ku suka, alangkah herannya Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku.
ya cintaku. Jemaat sekalian, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan yang sangat mencintai kami dan juga mencintai negara kami. Kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan segala proses akhir, rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu bulan Februari yang lalu. Tuhan tolong seluruh anggota KPU, bahkan dari setiap jenjang yang ada ya Tuhan, biarlah suara-suara yang sudah masuk merupakan suara yang sebenarnya, yang disampaikan dengan jujur, dan hasil yang diumumkan adalah hasil yang sebenarnya yang sesuai dengan keadaan yang memang ada di setiap TPS di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, ketika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil yang akan diumumkan tanggal 20 Maret nanti, ketika biarlah mereka boleh menyampaikan keberatan-keberatannya melalui jalur-jalur yang telah disediakan dan tidak menggunakan cara-cara yang anarkis ya Tuhan. Dan ketika keputusan final sudah diberikan, semua pihak boleh menerima dengan lapang dada dan bersama-sama bersehati, bergandengan tangan, mendukung pihak-pihak yang terpilih, baik Presiden, Wakil Presiden maupun setiap anggota legislatif di setiap tingkatan, untuk bersama-sama bekerja membangun Indonesia menuju arah yang lebih baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk cinta-Mu bagi Sinode GPMBRI, sehingga di dalam sidang raya kemarin telah terpilih Badan Pekerja Majelis Sinode. Tuhan yang boleh memberkati ke-17 orang anggota BPMS Sinode ini, termasuk 6 orang yang berasal dari GPMBRI Kemurnian. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang pimpin dan Tuhan berkati untuk Pendeta Hardi Varianto, Pendeta Riki Batlayar, Bapak Hedi Kam, Bapak Hadi Cin, Bapak Gideon, dan Bapak Alwi Setiawan. Tuhan yang pimpin hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi anggota BPMS yang terus melayani Engkau dengan setia, dengan giat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan. Dan saat ini BPMS juga telah menunjuk ketua-ketua departemen untuk membentuk Badan Pekerja Majelis Lengkap Sinode GPMBRI. Tuhan yang tolong biarlah semua ketua yang telah ditunjuk boleh mempersiapkan diri melaksanakan kepercayaan Tuhan dengan baik. Dan kalau dalam beberapa waktu ini mereka sedang membentuk kepengurusan lengkap di setiap departemen maupun yayasan dan badan yang ada, Tuhan tolong pribadi-pribadi yang akan dimintakan dari setiap GPMBRI untuk boleh mendukung pekerjaan tersebut, ada hati yang rela dan siap menyerahkan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan melaksanakan pekerjaan Tuhan melalui GPMBRI, sehingga kabar sukacita boleh terus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan dipelengkapi menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang paling mengerti kondisi kerohanian kami pribadi lepas pribadi, yang paling mengerti kondisi kesehatan kami, kondisi ekonomi kami, dan juga pergumulan-pergumulan kami yang bahkan mungkin tidak bisa diucapkan dan disampaikan kepada siapapun. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami, Engkau sendiri yang boleh menguatkan kami untuk tetap setia menanti dan berharap sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam waktu-Mu yang
indah dan tak pernah salah. Kami boleh menemukan jawaban di dalam segala pergumulan kami ini ya Tuhan. Inilah kami, domba-domba-Mu yang sangat-sangat membutuhkan penggembalaanmu, supaya kami boleh terus setia mengikut Engkau sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Tuhan, mampukanlah kami ketika kami menjalani kehidupan ini dan sampai di hadapan-Mu, kami boleh didapati sebagai murid-murid Kristus yang baik dan setia dan layak masuk ke dalam perjamuan kekal-Mu ya Tuhan. Inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan hati dan persembahan kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku Hanya Seorang Berdosa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan kepada kami selama seminggu kemarin. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Saat ini sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Yen thiên phu bu cải变的爱，耶稣基督的帮助和平安，圣灵的力量，彰于你们从今天直到永永远远。Kiranya kasih Allah yang tidak berubah, damai sejahtera dan pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini ada dua warta jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengumuman terkait pemberkatan nikah di gereja kita ya. Seperti tercantum di iwarta, bagi jemaat sekalian, anak-anak muda Gepembri ataupun jemaat yang punya anak-anak yang mau pemberkatan nikahnya diberkati di gereja kita mulai Juli pertengahan tahun ini sampai Juni tahun depan, diwajibkan untuk ikut kelas bimbingan pranikah yang akan dimulai tanggal 21 April ya. Jadi setiap hari Minggu pukul 11:30 sampai selesai. Tentu syaratnya kedua calon suami istri ini dua-duanya sudah harus dibaptis dan minimal salah satunya adalah anggota Gepembri. Lalu bagi yang akan diberkati di Jakarta ya, kami memang menyarankan dan meminta untuk pemberkatannya dilakukan di gedung gereja, tidak di tempat lain gitu ya. Karena kita sama-sama tahu pernikahan adalah panggilan Tuhan yang kudus ya, jadi ada baiknya diberkati langsung di gereja. Kecuali memang mungkin punya pemikiran ingin diberkati di tempat lain gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan ya, apalagi di kota-kota yang mungkin tidak ada Gepembri, kita bisa diskusikan apakah bisa pakai hotel atau lain sebagainya. Ya, jadi sudah ada 6 pasang yang mendaftar ya. Jadi bagi yang lain boleh segera mendaftar ke saya ya sampai akhir bulan ini, dan sekali lagi akan dimulai 21 April nanti ya. Lalu yang kedua, rekan-rekan sekalian, minggu depan kita sudah memasuki minggu keempat menjelang Paskah ya, dan kita akan membahas ucapan Yesus yang keempat di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Surif, salah satu dosen di STT Amanat Agung. Pertanyaan refleksi kita minggu ini ya, mengapa Tuhan Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani? Lalu pertanyaan selanjutnya, pernahkah kita merasa ditinggalkan walau melakukan apa yang benar? Dan apa yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaannya? Mari kita siapkan diri kita dan kita boleh datang kembali beribadah di minggu yang akan datang. Demikianlah warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, silakan mengambil saat teduh.